8.2 Proses pilihan raya umum pertama. Pilihan raya umum pertama perlu diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Oleh itu, Raja-Raja Melayu bersetuju mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Pengisytiharan pilihan raya ini dibuat oleh Sir Donald McGillivray. Rundingan sebelum pilihan raya umum. Sebelum pilihan raya umum diadakan, beberapa isu yang berkaitan dengan bilangan ahli MPP perlu disepakati. Pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk dengan 46 orang ahli. Tugas jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Jawatan Kuasa Pilihan Raya ini mengeluarkan dua bentuk penyata susunan MPP, iaitu bentuk A dan juga bentuk B. Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A, sedangkan Jawatan Kuasa Pilihan Raya memilih bentuk B. Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan kemudiannya disertai oleh Datuk Abdul Razak Husin pada 21 April 1954. Rombongan ini bertujuan menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. Bilangan anggota MPP ini hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Semasa di London, dengan pertolongan Lord Ockmore, Tunku Abdul Rahman berjaya bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan Parti Liberal. Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan tentang hasrat mereka melalui akhbar kepada rakyat British dan ahli parlimen. Pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Lyttelton, setiausaha tanah jajahan British di London. Namun begitu, rundingan tersebut masih gagal menjayakan hasrat Tunku Abdul Rahman mendapatkan 3/5 ahli melalui pilihan raya. Walaupun rundingan tersebut gagal, mereka tetap disambut meriah di tanah Melayu. Akhirnya, bilangan ahli MPP yang dipersetujui untuk dipilih melalui pilihan raya adalah sebanyak 52 orang. Perkara ini dipersetujui oleh pihak British dan Parti Perikatan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Oleh sebab persetujuan hanya dicapai pada awal bulan Julai 1954, maka pilihan raya hanya akan diadakan pada tahun 1955. Pada 18 hingga 19 Ogos 1954, Rang Undang-Undang Pilihan Raya Persekutuan Tanah Melayu diluluskan bagi membolehkan pilihan raya persekutuan diadakan sebagai langkah awal ke arah kemerdekaan. Semasa rundingan sebelum pilihan raya umum berlaku, tanpa disangka muncul seorang wanita yang dikenali sebagai Siti Rahmah Kasim yang berumur 23 tahun mendekati Tunku lalu menghulurkan gelang emas yang dipakainya. Katanya, dengan nilai emas tersebut, dia mahu menolong Tunku membiayai tambang ke London untuk memujuk British membebaskan tanah Melayu daripada terus ditakluk. Semangat wanita itu dengan pantas menjalar kepada kaum ibu lain. Mereka tanpa dipaksa menanggalkan barang kemas berupa subang, rantai, kerongsang, pin baju dan cincin yang dipakai ketika itu, lalu dikumpulkan ke dalam selendang merah milik Siti Rahmah. Dalam sekelip mata, derma yang diberikan oleh wakil-wakil dan pemerhati semakin mencurah-curah. Proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Pertama, Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan dan berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Kedua, Rang Undang-Undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada Ogos 1954. Ketiga, pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu, manakala di Terengganu bermula 29 Oktober 1954. Keempat, penamaan calon pada 15 Jun 1955. Kelima, kempen pilihan raya yang diadakan selama 45 hari. Keenam, mengundi pada 27 Julai 1955. Ketujuh, peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Akhir sekali, pengumuman keputusan.
Syarat untuk menjadi pengundi ialah warga negara Persekutuan Tanah Melayu, berumur 21 tahun ke atas, merupakan individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu dari tarikh 17 Oktober 1954 atau 28 Oktober 1954 bagi negeri Terengganu layak untuk memohon sebagai pengundi. Manakala, syarat untuk menjadi calon ialah warga negara Persekutuan Tanah Melayu, berumur 21 tahun ke atas, merupakan individu yang telah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Individu mestilah berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bagi menjamin pelaksanaan yang sistematik, pihak British melantik T.E. Smith untuk menyelia urusan pilihan raya. Jadual 8.1 menunjukkan pecahan pengundi mengikut kaum daripada jumlah pengundi 1,280,000 orang yang diwakili oleh kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Jadual 8.2 menunjukkan agihan kerusi mengikut negeri. Jadual 8.3 pula menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dan parti-parti yang bertanding ialah Parti Perikatan, Parti Negara, Parti Islam Setanah Melayu, Parti Kebangsaan Perak, Liga Melayu Perak, Parti Progresif Perak, Parti Buruh dan Calon Bebas. Laporan pilihan raya pertama Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu 1955. Laporan ini mengandungi maklumat tentang urusan pemilihan serta penerangan berkaitan dengan peraturan dan tindakan yang perlu diambil bagi menghadapi pilihan raya. Di samping itu, laporan ini menggariskan langkah bagi mentadbir pilihan raya, pembahagian kawasan, pendaftaran calon dan pengundi serta nama-nama calon dan parti yang bertanding. Gambar tersebut pula menunjukkan calon yang memenangi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Pilihan raya awal di Sarawak. Di Sarawak, pilihan raya tempatan pertama diadakan pada tahun 1956. Pilihan raya ini diadakan sebagai persediaan awal ke arah perkerajaan sendiri. Pilihan raya diadakan bagi kawasan Kuching Municipal Council (KMC) dan seterusnya bagi Sibu Urban District Council (SUDC) pada tahun 1957. Bagi pilihan raya KMC, Kuching dibahagikan kepada 9 kawasan. Selepas pilihan raya, William Tan dipilih sebagai pengurusi pertama KMC dan Ong Ki Hui sebagai timbalannya. Bagi pilihan raya SUDC pula, Sibu dibahagikan kepada 9 kawasan. Keputusan pilihan raya tersebut meletakkan Ding Cheo Hat sebagai pengurusi SUDC dan timbalan pengurusi ialah John Lu Ling Chong. Tindakan mengadakan pilihan raya ini mendapat sambutan baik daripada rakyat pelbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan. Pilihan raya awal di Sabah. Di Sabah pula, pilihan raya kerajaan tempatan pertama diadakan pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Elections Ordinance untuk 118 kawasan di pihak berkuasa tempatan. Setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan selaku penguasa pilihan raya bertanggungjawab menjalankan pilihan raya tersebut. Seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan. Calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding. Kesimpulannya, pemilihan wakil yang berintegriti dan mempunyai jati diri yang teguh adalah penting untuk memastikan amalan demokrasi diamalkan dengan baik di negara kita. Pilihan raya ini membuka peluang yang adil kepada rakyat untuk mengambil bahagian dalam politik tempatan dan mengamalkan demokrasi di negara ini. Undilah puan dan tuan 27 hari bulan pilihan raya yang pertama. Pergilah undilah bersama-sama.